Salam sejahtera. Inilah sikap mereka sekarang. Kalau bukan salah DAP, tentu salah Anwar. Perbuatan seperti ini atau menyalahkan orang atas kelemahan sendiri, menyalahkan orang atas kemelut politik sendiri, menyebabkan ramai orang mula benci dengan beberapa parti politik tertentu. Kata AMK, mereka yang tebuk atap, tebuk kapal, Anwar pula yang dipersalahkan. Ini memang sudah biasa kita dengar. Paling teruk, apa yang berlaku ialah mereka bergaduh sesama sendiri. Tetapi akhirnya yang dipersalahkan, DAP juga. Balik-balik salah DAP, balik-balik salah DAP. Sedangkan itu salah mereka sendiri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Pusat Kamil Munim menolak dakwaan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi punca kepada kemelut dalaman pembangkang. Sebaliknya menegaskan krisis yang berlaku berpunca daripada percaturan politik dan kelemahan kepimpinan Perikatan Nasional sendiri. Beliau berkata adalah tidak munasabah untuk meletakkan kesalahan terhadap Anwar. Sedangkan pergolakan dalam blok pembangkang sendiri dikaitkan dengan perebutan kuasa dan konflik sesama mereka. Orang lain yang rakus mencatur bermain politik mewujudkan ketidakstabilan, tikam menikam, langkah Dubai, langkah Bangkok dan pelbagai langkah sumbang. Akhirnya Anwar juga yang dipersalahkan katanya dalam satu kenyataan. Kamil turut merujuk kepada kenyataan bekas Setiausaha Sulit Kanan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Dr. Ahmad Marzuki, yang menceritakan pergolakan antara PAS dan Bersatu menjelang keputusan memutuskan hubungan politik. Menurut beliau, Marzuki sendiri menjelaskan bahawa konflik tersebut berpunca daripada isu dalaman pembangkang termasuk berkaitan perebutan kerusi dan hubungan antara parti-parti dalam gabungan itu. Marzuki sendiri menyebut tentang pergolakan dalaman pembangkang yang berpunca daripada isu perebutan kerusi. Kenapa pula Anwar Ibrahim yang perlu dipertanggungjawabkan soalnya? Beliau berpandangan bahawa krisis yang melanda pembangkang adalah akibat kelemahan kepimpinan Perikatan Nasional dalam menguruskan gabungan tersebut dan tidak wajar dikaitkan dengan pihak yang tidak terlibat. Kamil juga mengkritik Perikatan Nasional PN dan Mufakat Nasional dengan menyifatkan kedua-dua gabungan itu gagal menawarkan pelan ekonomi dan agenda pembangunan yang jelas kepada negara. Menurutnya, pembangkang lebih banyak memainkan isu politik serta sentimen kaum dan agama berbanding mengemukakan dasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam masa sama, beliau berkata Anwar kini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi negara dan menarik pelaburan asing. Anwar baru pulang dari Tokyo semalam, sedang sibuk mengurus negara bagi memastikan ekonomi kekal kukuh dan berdaya tahan. Yang lain-lain itu sibuk juga, tetapi sibuk dengan percaturan politik, tebuk kapal dan tebuk atap katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita
menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua, untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selama ini ramai orang yang termakan hasutan, fitnah, dan juga pembohongan. Ada orang yang suka bercakap bohong, ada juga yang suka bercakap separuh bohong, ada juga yang cakap separuh benar. Hari ini akhirnya dinyatakan bahwa RM 16 juta dianggap membazir, tapi RM 81,5 juta semasa era Perikatan Nasional dan RM 30 juta ringgit zaman Najib. Kenapa bisu? Seorang pempengaruh ataupun seorang pejuang, aktivis politik yang pro Barisan Nasional. Siapa lagi kalau bukan salah seorang aktivis politik di dalam Barisan Nasional telah pun terkantoi hari ini. Lim Sian Si diajar habis-habisan berkait dengan hantaran beliau baru-baru ini. Cubaan penyokong pembangkang Lim Sian Si menggambarkan kerajaan Madani kononnya membazir wang rakyat melalui peruntukan kepada Jabatan Komunikasi Komuniti JEKOM dilihat tidak selari dengan fakta sebenar apabila angka yang dibangkitkan jauh lebih rendah berbanding pentadbiran terdahulu. Inilah yang dikatakan meludah ke langit kena di muka sendiri. Menurut laman Facebook Suara Rakyat, Lim Sian Si yang merupakan pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempersoalkan peruntukan sekitar 16 juta bagi tahun 2025 dan 2026 untuk JEKOM dengan cubaan mencipta persepsi seolah-olah kerajaan hari ini sedang berbelanja secara berlebihan. Faktanya, peruntukan JEKOM hari ini bukan sahaja lebih rendah berbanding era Mahadani atau Muhaiddin, malah lebih rendah daripada peruntukan jasa ketika pentadbiran Barisan Nasional Najib Razak menurut Suara Rakyat. Ketika Perikatan Nasional Mentadbir Negara, Agensi Komunikasi Kerajaan ketika itu menerima peruntukan mencecah 81,55 juta, iaitu lebih 5 kali ganda berbanding jumlah yang diperuntukkan kepada JEKOM pada masa ini. Bukan itu sahaja, ketika pentadbiran Barisan Nasional di bawah Najib, Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa turut menerima peruntukan sekitar 30 juta ringgit, angka yang masih jauh lebih tinggi daripada peruntukan semasa. Jika 16 juta ringgit dianggap membazir, mengapa 81,55 juta ringgit era Perikatan Nasional dan RM 30 juta era Barisan Nasional kamu tidak bercakap, kamu diam, kamu bisu, templak suara rakyat lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.